Okay, hello everyone, welcome back again. Kita sambung ya PDPC kita. Dalam lesson saya sebelum ni, saya telah terangkan tentang mutasi kromosom. Hari ini kita akan bincangkan tentang mutasi gene. Okay ya. Okay, gene ini sebenarnya ditempatkan ya, ataupun terletak dalam kromosom lah. Okay ya. Selalunya gene ini dikawal oleh sepasang alel. Okey ya, dikawal oleh sepasang alel pada lokus yang sama. Lokus yang sama pada kromosom homolog. Pada kromosom homolog. Okey. So, pasangan alel inilah yang menonjolkan trait ataupun ciri tersebut, menonjolkan trait ataupun ciri tersebut. Okey ya. So kalau ada perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gene, ini akan menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gene tersebut. Okey, kita bincang ya. Dalam mutasi gene ni kita akan bincangkan tentang 5 jenis penyakit genetik. Okey ya, yang pertama ialah albinism. Yang kedua ialah anemia sel sabit. Okey. Yang ketiga ialah hemofilia. Keempat ialah buta warna dan akhir sekali ialah thalassemia. Okey ya. So kita lihat albinism dulu. Okey ya. Albinism ialah penyakit di mana gene gagal gene gagal menghasilkan pigmen kulit yang dipanggil sebagai melanin lah. Okey ya. So pigmen kuning itu tidak hadir, dia tak ada. So oleh sebab tu individu albino selalunya mempunyai kulit dan rambut yang berwarna putih. Okey. So gene ini bukan saja boleh ditunjukkan dalam manusia tetapi juga dalam haiwan. So kita lihat ya, ini rupa bentuk individu albino, okey ya, di mana rambut, kulit ni semua berwarna putih, dan juga boleh ditunjukkan dalam haiwan. Okey ya, boleh ditunjukkan dalam haiwan. Ini ialah merak albino. Okey ya, merak albino. Terlihat ya, dia berwarna putih, tidak menunjukkan warnanya. Dan ini adalah harimau albino. So warna kulit yang asal bagi haiwan tersebut ataupun manusia tidak dapat ditunjukkan. Itu ialah penyakit genetik yang menyebabkan albinism. Okey, ataupun albino. Kita lihat yang kedua, anemia sel sabit. Okey ya, penyakit di mana sel darah merah, okey ya, dia adalah kecacatan pada sel darah merah yang terbentuk berbentuk sabit dan kurang cekap dalam pengangkutan gas oksigen. Okey. Kita lihat ini sel darah normal ya, sel darah normal. Inilah yang normal, berbentuk dui cekung. Okey ya. So boleh menempatkan hemoglobin di situ. Okey ya, boleh menempatkan hemoglobin di situ. Tapi bila dia berbentuk sabit, okey ya, hemoglobin tiada. Okey ya, hemoglobin kurang lah. Okey ya, kurang. So sukar untuk mengangkut oksigen. Sukar untuk mengangkut oksigen. Okey, hemoglobin tiada, tak boleh nak letakkan di situ, so dia sukar untuk mengangkut oksigen. Itu ialah kesan daripada penyakit anemia sel sabit. Kita lihat next one. Okey, hemofilia. Hemofilia ialah penyakit di mana individu tersebut sukar untuk membekukan darah apabila luka. Okey ya. So pembekuan darah tidak dapat berlaku. So membeku apabila luka. So luka ni luka external injury, luka luaran.
Okey ya, luka luaran. Ataupun yang lebih berbahaya lagi ialah dalaman, internal injury. Internal injury ni dia boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian. Okey ya. So dia menyebabkan pendarahan berlebihan berlaku. Okey, hemofilia ni pendarahan berlebihan berlaku. Pendarahan. Okey ya, yang boleh menyebabkan kematian. Okey, buta warna pula ialah individu yang tidak boleh membezakan antara warna merah dengan hijau. Merah dan hijau. Okey ya. So dia akan fail color blind test lah, fail color blind test. Okey ya, color blind test. Dia tak boleh nak membezakan, tak boleh nak mengecam ya nombor yang ada dalam pada kad tersebut lah. Okey. Dan akhir sekali ialah hemofilia thalassemia. Okay, ya, thalassemia ialah disebabkan oleh mutasi pada jin yang mengawal penghasilan hemoglobin. So individu dengan thalassemia mempunyai sel darah yang kecil dan jangka hayat dia singkat. Maknanya dia cepat musnah lah. So kadang ini menyebabkan kekurangan darah. So terpaksa menjalani blood transfusion lah. Terpaksa menjalani pemindahan darah. Okay, blood transfusion dengan kerap. Okey ya, dengan kerap. Okey. So itu ialah 5 jenis penyakit disebabkan oleh mutasi jin yang kita akan belajar. Okey ya. Satu ialah albinism, anemia sel sabit, hemofilia, buta warna dan thalassemia. Okey, kita kaji faktor-faktor yang menyebabkan mutasi ya. Okey, satu ialah semula jadi, yang pertama. Okey, naturally. Okey, satu semula jadi. Yang kedua ialah faktor usia. Kalau wanita berumur lebih daripada 35 tahun, kalau dia mengandung, okey ya, mungkin ya peratus untuk mendapat anak yang mempunyai penyakit mutasi jin atau kromosom ni lebih tinggi. Ataupun terdedah kepada bahan-bahan seperti karsinogen, sinaran ultraumbu, sinaran X ataupun sinaran radioaktif. Okey ya. Yang 4 faktor ini, kalau wanita tersebut terdedah kepada 4 bahan tersebut, dia boleh mengganggu ya, mengganggu. Semua bahan ini akan mengganggu proses pembahagian sel, iaitu meiosis. Itu yang menyebabkan gangguan pada jin ataupun bilangan kromosom. Okey ya, semasa meiosis lah. Okey ya, semasa meiosis. Okey. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi jin atau kromosom. Okey ya. Mutasi jin atau kromosom. Okey. Kita lihat, kita ambil satu contoh penyakit gangguan jin ya. Penyakit gangguan jin, kita lihat apa tu penyakit gangguan jin. Okey. Kita lihat kebanyakan ya. Saya bagi nota sikit. Okey, kebanyakan jin yang mengawal sesuatu trait. Jin yang mengawal sesuatu trait, okey ya, terletak pada kromosom autosom. Terletak pada
kromosom autosom. Okay, you might be asking, mungkin kamu tertanya apa itu kromosom autosom. Saya sudah terangkan dalam lesson sebelum ni. Okay, kita punya jumlah kromosom kita, okay, dalam manusia, jumlah kromosom. Kita bincang pasal manusia ya. Ialah 46 kromosom. Ataupun kadang-kadang kita panggil dalam bentuk pasangan ya, 23 pasang. Okay, kalau 46 kromosom maknanya 44 tambah XX ataupun 44 tambah XY. Okay, ini untuk perempuan. Ini untuk lelaki. Okay ya. Maksudnya 44 tu itulah yang mewakili kromosom autosom. Kromosom autosom. Yang XX dengan XY ni ialah kromosom seks. Okey ya, kromosom seks. Okey. Kalau dalam bentuk pasang kita tulis 22 tambah XX pasang ya. Atau 22 pasang tambah XY. Ni untuk perempuan, ni untuk lelaki. Samalah. Yang 22 tu mewakili kromosom autosom. Okey ya, dia ada dua cara, sama ada dia bagi tahu nilai yang sebenar 44 ataupun dalam bentuk pasang lah. Okey. So daripada yang jin terangkai seks tu kita lihat apa maksud dia ya. Okey ya, walau bagaimanapun tetapi ada trait, kebanyakannya dikawal oleh autosom, tetapi ada trait yang dikawal kromosom seks. Okey ya. Ada trait terletak. Okey ya, saya gunakan perkataan terletak. Ada trait yang terletak pada kromosom seks. Kita panggil ni sebagai jin terangkai seks. Okey ya, jin terangkai seks. Okey ya. Okey, penyakit yang disebabkan oleh jin terangkai seks yang dibawa oleh kromosom X ya. Kita ambil satu contoh, penyakit buta warna. Penyakit buta warna. Kita lihat kesan kromosom X ni pada wanita dan juga lelaki. Okey ya, kita lihat wanita, perempuan lah. Okey ya, saya use the word perempuan. Okey, bagi perempuan kita ada 3 option. Okey ya, kita ada 3 option. 1, perempuan normal. Kalau normal, XX dia membawa dua alel dominan. Okey ya, 2 alel dominan. 2 alel dominan. So dia adalah normal lah. Okey. So XB ni ialah normal, dominan. Dan XB kecil ni ialah alel resesif. Alel dominan, alel resesif. Okey ya, alel dominan dan alel resesif. So kalau dia adalah perempuan normal,
Dia dua-dua ialah alel dominan. So dia normal lah. Kita ada lagi satu option, perempuan pembawa. Kalau pembawa, gabungan satu alel dominan dan satu alel resesif. Okey ya. Dia ada satu alel resesif. Satu alel resesif. Okey ya. So tidak cukup untuk menonjolkan sifat buta warna. Okey ya. Tidak menonjol penyakit buta warna. Tapi dia adalah pembawa. Okey ya. Perempuan ni adalah perempuan pembawa. Okey ya. Dan kita ada lagi satu option yang ada penyakit, berpenyakit, ataupun perempuan buta warna. Okey ya, perempuan normal, perempuan pembawa, perempuan yang buta warna. Buta warna ni dia perlu dua alel resesif untuk menonjolkan sifat. Perlu dua alel resesif. Dua alel resesif untuk menonjolkan sifat buta warna. Okay, so we have three options. Kita boleh jadi normal, pembawa ataupun buta warna. Tetapi bagi lelaki, okay, show you using a different color pen. Okay, bagi lelaki, kita hanya ada dua option sahaja. Okay, satu ialah lelaki normal. Okay, satu ialah lelaki normal. Sorry. Okay, kembali. Okay. Lelaki normal. Kalau lelaki normal, dia adalah X mempunyai alel dominan Y. So, dominan kan? So, dia adalah normal. Maknanya tiada penyakit buta warna. Tetapi, kalau dia membawa X, B, Y, kehadiran satu alel cukup. Kehadiran satu alel resesif. Okay, kehadiran satu alel resesif cukup untuk menonjolkan sifat buta warna. Cukup untuk menonjolkan penyakit buta warna. Ini saya dah. So maknanya dari sini kita boleh buat satu conclusion, satu kesimpulan bahawa peratus lelaki mendapat penyakit jin terangkai seks lebih tinggi daripada perempuan. Okay, so from there we can make a conclusion, satu kesimpulan. Peratus lelaki mendapat penyakit jin terangkai seks lebih tinggi daripada perempuan. Okey. Sebab kita ada 3 option. Kita perlu 2 alel resesif. Okey, kita perlu 2 alel resesif untuk menunjukkan buta warna, padahal lelaki cukup 1 alel resesif untuk menunjukkan penyakit buta warna. Okey. Kalau ada 1 alel resesif, kita hanya pembawa tetapi tidak menonjolkan penyakit buta warna tersebut. Faham? Okey, kita buat satu contoh berdasarkan kepada ini. Kita kaji satu contoh penyakit buta warna. Okey, yang ini ialah lelaki buta warna. Lelaki buta warna kahwin dengan
perempuan yang merupakan pembawa bagi penyakit buta warna. Okay, so kalau lelaki, I use the red color pen so that you can see clearly. Kita lihat, kalau lelaki, kalau dia adalah buta warna, tadi kita dah bincang, dia mesti ada satu alel resesif lah, XY. Kalau pembawa, dia ada satu alel dominan, satu alel resesif. Okey ya. Okey. Genotip ya. Kalau genotip sifat. So ni adalah lelaki buta warna. Fenotip dia menunjukkan sifat dia ya. Ni adalah perempuan pembawa. Okey. So kita lihat next one. Genotip dia so X B kecil Y, X B besar X B kecil. Sebab dia pembawa, dia hanya ada satu alel resesif, satu alel dominan. Okey. So semasa meiosis, gamet yang dihasilkan mempunyai gamet dengan XB kecil dan Y X dengan alel dominan, X dengan alel resesif. So semasa persenyawaan yang berlaku secara rawak, kita ikut je arrow dia. Okey ya. So yang ni gabung dengan ini, fertilize. Kamu akan dapat tulis yang dominan dulu, baru diikuti dengan resesif ya. Jangan buat resesif dulu. Okey. So yang ini dengan first one ya, 1 XB kecil, XB besar. Okey. Yang kedua XB kecil, XB kecil. So dua-dua kecil, XB kecil, XB kecil. This one XB besar Y, dan yang ini ialah XB kecil Y. Can you see? Okey ya. So di sini kita lihat ini ialah perempuan pembawa. Okey ya, perempuan pembawa. Dan ini ialah perempuan buta warna. Okey ya. Yang ni ialah lelaki normal. Dan ni ialah lelaki buta warna. Okey. So you boleh lihat kelebihan bagi perempuan dengan lelaki di sini ya. Kelebihan bagi perempuan ialah perlu dua alel resesif untuk tonjolkan sifat penyakit terangkai seks. Tetapi bagi lelaki cukup satu alel untuk tonjolkan sifat penyakit terangkai seks. Okey, itu sebab peratus lelaki mendapat penyakit terangkai seks ni lebih tinggi berbanding dengan wanita. Okey. Okey, itu sahaja lesson untuk hari ini. Thank you very much for following the lesson. Kita akan sambung dalam next PDPC. Thank you.